Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan iaitu kesepaduan pemikiran menggunakan teori estetika bersepadu dalam Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama, Muhammad Azrul bin Hamid, Muhammad Hasif Ashraf bin Abdul Halim dan Muhammad Rizman bin Muhammad Azli. Untuk abstrak, keagamaan dapat bererti sebagai hasil dari suatu kebudayaan. Dengan kata lain, agama diciptakan oleh manusia dengan akal budinya, serta dengan adanya kemajuan dan perkembangan budaya tersebut serta peradabannya. Oleh hal yang demikian, kajian ini mengenal pasti pemikiran dan menganalisis serta membincangkan pemikiran dalam Hikayat Muhammad Ali Hanafiah berdasarkan penerapan teori estetika bersepadu. Dalam menganalisis pemikiran Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, dapat dilihat keindahan dalaman yang menjawab pemikiran estetika dan mutu yang terdapat dalam karya sastra. Untuk pengenalan pula, agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Pemikiran pula ialah isu sampingan yang ingin disampaikan oleh penulis sesebuah karya sastra di samping tema. Ia biasanya dapat dikesan melalui gagasan dan peristiwa yang berlaku dalam sesebuah karya. Estetika merupakan sebahagian daripada inti pemikiran pengarang Melayu sejak sekian lama. Citra estetika ini telah dibuktikan wujud secara meluas dalam karya kesusastraan Melayu tradisional oleh ramai sarjana. Para pengkaji seperti Syed Muhammad Naqib Al-Attas, V.I. Braginski, Muhammad Haji Saleh merupakan antara sarjana yang gigih menganalisis pelbagai genre kesusastraan era tradisional, dan mereka telah menemukan beberapa konsep yang menteorikan makna estetika atau keindahan dalam kesusastraan Melayu tradisional. Keindahan ini, walaupun tidak diberikan dalam sebuah risalah yang canggih, masih tetap wujud dalam contoh-contoh mentah atau halus dalam seluruh karya berbahasa Melayu. Bagi latar belakang kajian ini, kami memperkenalkan konsep estetik barat yang diperkenalkan oleh Alexander Guterman pada tahun 1750, lebih cenderung kepada konsep estetik luaran yang mementingkan pengalaman manusia semata-mata. Kami juga menerangkan teori estetika bersepadu diperkenalkan oleh Abdul Halim Ali, seorang pensyarah di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Teori ini pada asalnya adalah sebuah kerangka konsep yang digunakan dalam kajian akademik di peringkat ijazah doktor falsafahnya pada tahun 2010. Kerangka konsep ini bersandarkan kepada konsep keindahan yang tercena di sebalik keindahan gaya bahasa dan perutusan agama. Abdul Halim Ali percaya teks kesusasteraan mempunyai fungsi dan sifat yang hampir sama dengan manusia. Teks kesusasteraan bukan semata-mata teks, tetapi ia adalah sebuah amanah yang mengisi pengajaran dan membawa kebenaran supaya mengabdikan diri kepada pencipta yang hakiki. Oleh itu, menurut Abdul Halim Ali, teks kesusasteraan juga adalah teks keindahan yang lahir daripada proses penyepaduan pelbagai unsur bahasa, idea dan pemikiran, pengajaran dan perutusan. Teras teoretikal estetika bersepadu ialah keindahan yang bermakna di sisi kebenaran. Keindahan teks terbahagi kepada 2, iaitu keindahan luaran yang meliputi estetik bahasa yang tergambar pada penggunaan unsur-unsur dan gaya bahasa serta penyampaian bahasa. Kedua, keindahan dalaman yang meliputi estetik perutusan tergambar pada pemikiran pengarang yang sejajar dengan kebenaran, sejajar dengan ajaran agama Islam dan sejajar dengan realiti. Seterusnya, permasalahan kajian yang dikaji adalah untuk melihat sejauh mana pemikiran berkaitan kehidupan beragama dan nilai Islam yang mampu untuk mengubah sikap masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu,
kehidupan beragama dan nilai Islam dapat menjadikan manusia berakhlak mulia dan mengajarkan mereka tentang nilai-nilai moral sebagai hasil pemikiran manusia untuk berfikir dengan lebih baik dan buruk. Sebagai contoh, pengkaji dapat mengenal pasti dan menganalisis pemikiran kehidupan beragama serta nilai Islam melalui karya yang telah dikaji dan menghuraikan kesan yang dapat diperoleh oleh masyarakat melalui teori yang dikaji. Kami telah mengemukakan dua objektif kajian iaitu yang pertama ialah mengenal pasti pemikiran dalam Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Yang kedua ialah menganalisis dan membincangkan pemikiran dalam Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Untuk kajian literatur, yang pertama adalah estetika bersepadu, satu kaedah baharu, kaedah kritik estetik dalam kesusasteraan Melayu pada tahun 2014 oleh Abdul Halim bin Ali. Beliau telah memfokuskan satu objektif utama iaitu membincangkan sebuah konsep estetika bersepadu sebagai satu kaedah estetik baharu dalam teks kesusasteraan Melayu. Kaedah kritik estetik terdahulu khususnya dari Barat yang lebih mementingkan aspek rasa dan pengalaman sebagai lapangan estetik kurang sesuai untuk memaknakan erti keindahan dalam karya kesusasteraan Melayu yang berteraskan agama. Yang kedua pula ialah kajian lepas oleh Nur Hazwani Arifin dan Salmah Jannor Muhammad yang bertajuk Pemikiran dalam Novel Cyber Kasih Darmia dari Aspek Teori Estetika Bersepadu pada tahun 2019. Mereka telah mengetengahkan beberapa objektif iaitu mengenal pasti nilai estetika melalui pemikiran dalam novel cyber yang dipilih iaitu Kasih Darmia karya Nani TJ dan menganalisis nilai estetika melalui pemikiran dalam novel cyber Kasih Darmia dari aspek teori estetika bersepadu. Untuk metodologi kajian, kami menggunakan 3 kaedah. Yang pertama ialah kaedah kepustakaan. Kaedah kepustakaan adalah pengkaji pergi ke sumber bahan bacaan seperti pustaka untuk mencari buku, jurnal atau bahan bacaan yang boleh dirujuk dalam kajian hikayat ini. Yang kedua ialah melayari internet. Pengkaji melayari laman sesawang bagi mendapatkan maklumat tentang definisi-definisi agama, kehidupan beragama, nilai Islam dan definisi teori estetika bersepadu. Dan yang terakhir ialah maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan bacaan kepustakaan dan laman sesawang internet dianalisis oleh pengkaji dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. Data kandungan yang dianalisis ialah data diperoleh di dalam teks hikayat yang dikaji. Kemudian, pengkaji akan membincangkan dan menghuraikan data dengan lebih jelas berdasarkan hikayat yang dikaji. Analisis dan perbincangan. Yang pertama adalah kesepaduan pemikiran dengan kehidupan beragama. Berdasarkan kajian yang dikaji dalam Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, terdapat beberapa kehidupan beragama yang telah dipaparkan dalam hikayat tersebut. Antaranya ialah menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Dari segi bahasa, solat bermaksud doa. Dari segi istilah pula, solat ialah beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Kewajipan solat merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang cukup syarat. Ia dapat memberi kesan positif dalam kehidupan sekiranya dilaksanakan dengan sempurna. Contoh yang menunjukkan peristiwa menunaikan solat 5 waktu sehari semalam dalam hikayat Muhammad Ali Hanafiah ialah setelah itu Fatimah terjaga. Pada waktu subuh, Fatimah mengambil wuduk. Setelah solat, Fatimah memberitahu pembantu rumahnya bahawa periuk ini ke dapur. Kehidupan beragama seterusnya yang terdapat dalam hikayat ini ialah berdoa. Doa adalah seruan, permintaan atau rayuan kepada suatu Tuhan yang diucapkan oleh seseorang yang percaya kepadanya dalam anutan dipegang. Doa dilakukan bagi membaiki diri dengan cara meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan sesuatu daripadanya. Contoh yang menunjukkan peristiwa berdoa ialah Husain mengucap Bismillahi wa billahi wa tawakkaltu ala lillahi wa ala millati rasulillahi. Selanjutnya, pemikiran kehidupan beragama yang terdapat dalam hikayat ini adalah bersedekah.
Sedekah boleh didefinisikan sebagai pemberian oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada pemberian itu ditujukan kepada fakir miskin, sanak saudara maupun untuk kepentingan fi sabilillah. Contoh yang menunjukkan peristiwa bersedekah dalam hikayat ini adalah: dengan izin Allah Ta'ala, tanganmu akan kembali seperti sedia kala. Muhammad Hanafiyah pun terjaga. Muhammad Hanafiyah kemudian menjamu orang ramai. Yang kedua pula ialah kesepaduan pemikiran dengan nilai Islam. Terdapat beberapa nilai Islam dalam hikayat ini. Nilai Islam dapat didefinisikan sebagai sifat ketinggian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nilai Islam sangat penting untuk diamalkan oleh setiap orang Islam kerana nilai Islam dapat membentuk jati diri seseorang tersebut ke arah yang lebih bagus dan berakhlak mulia. Nilai Islam yang terdapat dalam hikayat Muhammad Ali Hanafiyah ialah keinsafan terhadap dosa yang telah dilakukan. Perasaan insaf hadir apabila seseorang itu nekat untuk berubah ke arah kebaikan. Contoh peristiwa dalam hikayat yang memaparkan nilai keinsafan terhadap dosa yang telah dilakukan ialah: Ja'far menangis mendengar cerita lelaki itu. Ja'far, adakah dosaku diampunkan? Sesungguhnya dosamu lebih besar berbanding langit dan bumi. Dosamu hampir seperti orang yang menderhaka kepada Allah. Setelah itu, Ja'far berdoa kepada Allah, Ya Tuhanku, peliharakanlah sekalian mereka yang mengasihi kepada Rasulullah dan semua yang syahid di padang Karbala. Sempurnakanlah olehmu akan kehendak mereka yang kasih kepada para walimu. Seterusnya, nilai Islam yang terdapat dalam hikayat ini adalah kasih sayang terhadap ahli keluarga. Kasih sayang ialah kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Sifat penyayang tidak boleh diwarisi, tetapi boleh dipupuk dan dibaja dalam jiwa insan sejak kecil. Contoh peristiwa kasih sayang terhadap ahli keluarga dalam hikayat ini adalah: Ali pun mengambil tepung gandum lalu dijemurnya. Setelah itu dimasak oleh Fatimah. Setelah siap, diberinya makan kepada Hasan dan Husin seorang satu. Anakku, buah hatiku, inilah kali terakhir aku memasak makanan untuk kamu. Selepas ini, siapakah yang akan berbuat demikian? Sekarang dapat aku menyapu minyak. Lain kali, siapakah yang berbuat demikian? Kedua-duanya kemudian dipeluk, dicium sambil menangis. Pemikiran nilai Islam terakhir yang terdapat dalam hikayat Muhammad Ali Hanafiyah ialah bersyukur. Syukur dapat diertikan sebagai mengucapkan atau mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat hidup yang telah diberikan. Bersyukur adalah satu kewajipan. Ia bermaksud setiap hamba mestilah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Contoh peristiwa bersyukur yang terdapat dalam hikayat ini adalah Rasulullah membuka penutup talam itu. Baginda melihat ada dua pakaian dari syurga di dalamnya. Satu pakaian berwarna hijau dan satu lagi berwarna merah. Rasulullah bersyukur atas kurniaan Allah. Baginda membawa kedua-dua pakaian itu untuk Hasan dan Husin. Kesimpulannya, estetika teks sastra Melayu adalah kualiti keindahan yang terhasil daripada proses kesepaduan pemikiran dalam pengkaryaan. Pemikiran ini berkait pula dengan kehidupan beragama dan nilai Islam di mana teks itu dizahirkan. Estetika dalam konsep estetika bersepadu bukan sekadar kualiti keindahan yang menyentuh rasa dan pengalaman, tetapi melewati daerah keimanan dan kebenaran di sisi agama. Ini pandangan baharu yang boleh diberi pertimbangan bagi memahami makna keindahan dalam amalan kritik terhadap teks sastra Melayu. Unsur-unsur yang bersepadu atau disepadukan dalam teks itulah yang paling asas diteliti dan diperhalusi bagi memahami makna keindahan di dalam teks tersebut. Sebagaimana makhluk manusia terdiri daripada kesepaduan unsur rohani dan jasmani, teks sastra Melayu juga dibangunkan oleh pengarang dengan proses penyepaduan unsur rohani dan jasmani. Dalam hikayat, Muhammad Ali Hanafiyah mempunyai banyak pemikiran yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan nilai Islam dengan menggunakan teori estetika bersepadu yang boleh memberi pengajaran dan iktibar kepada manusia serta dapat memberi kesan kepada masyarakat dalam kehidupan mereka. Ini merupakan senarai yang menjadi rujukan oleh kami dalam menghasilkan kajian kami. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.